Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Sekejap. Okay, dah senyap dah. Bising je. Ya, ada bunyi lagi. Ya, 1, 2, 3. Okay. Dah pukul 21 minit ni. Okay, semua orang boleh nampak slide ni? Boleh. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. So, terlebih dahulu saya nak maklumkan yang kehadiran untuk petang ini saya dah letakkan dia punya attendance dekat ULearn untuk subjek projek diploma. So, semua orang boleh isi kehadiran lah. Okay. So, seperti yang saya maklumkan dalam WhatsApp, patutnya hari ni seminar ni kita full lah, maksudnya daripada pukul 2 sampai pukul 4.30, 2 jam 30 minit lebih kurang. Tapi memandangkan hari ni jadual saya agak pack sebab pukul 2.45 nanti saya akan ada satu lagi host meeting tu. So saya terpaksa bagi laluan kepada meeting tu. So nak batalkan kita punya taklimat sebab dah 2 kali tunda. So saya rasa macam kita proceed je. Cuma hari ni saya akan bagi sesi ni kita akan pecah kepada 2 bahagian lah. So bahagian pertama hari ni 2 sampai 2.30. So minggu depan pun sama 2 sampai 3 ataupun 3 sampai 4 lah. Okay, tengok minggu depan saya punya jadual macam mana, tapi saya akan maklumkan dari masa ke semasa. So you consider complete attending the report writing when you complete attend part 1 and part 2. So hari ni, so sebelum kita pergi lebih detail, saya juga nak maklumkan yang format laporan projek diploma awak punya dissertation ni, tesis untuk projek diploma awak, dia punya format saya telah masukkan ke dalam ULearn. So boleh pergi ke dalam ULearn, boleh tengok dia punya format laporan tu, boleh baca dululah apa yang perlu ada di dalam laporan dan sebagainya. Okay, so
back to the topic for today, report writing. So objektif ataupun tujuan utama kita buat seminar ni sebenarnya kalau ikut sebelum-sebelum ni, senior-senior awak dia tak pernah pun ada this kind of kita kata talk ataupun sesi penulisan laporan ataupun penulisan tesis untuk projek diploma. Daripada pemerhatian ataupun apa yang kita dapat lihat, bila mana proses penghantaran tesis dibuat, ramai pelajar gagal untuk mengikut format yang telah ditetapkan dalam penulisan tesis, mana nanti kemudian hari kita akan report kamu semua ni akan disemak dan oleh panel audit accreditation kan. So kalau kita tak standardiskan semua mengikut satu format yang betul, saya rasa nanti kita akan ada masalah semasa audit. So jadi that's why kita nak highlightkan tentang keperluan penulisan tesis dalam format yang betul, dan juga kita nak bagi information ataupun pengetahuan kepada pelajar apa yang perlu ada dalam report dan setiap bahagian tu apa yang perlu kamu masukkan. Contoh introduction, apa yang perlu ada dalam introduction, dalam metodologi apa yang perlu dinyatakan dalam metodologi, sampailah conclusions. Okay, so before we start for today, saya tunjukkan ini semua daripada teaching plan ya. Saya nak bagi tahu kamu ini adalah course evaluation untuk projek diploma 1 yang akan dinilai pada semester ni. So report secara keseluruhannya, report projek diploma 1 ni dari segi struktur, struktur, format dan sebagainya, kita nilai sebanyak 20 markah yang ini akan dinilai oleh supervisor. Secara individu. Sebab tu report kamu akan hantar secara individu. Tetapi di dalam report tu, kamu pada semester ini, kamu kena highlightkan di bahagian conceptual design dan juga final design, which is dia sampai methodology lah, sampai kepada chapter 3, conceptual design dan final design. Dan conceptual design, final design ni pecahan markah dia asing-asing, 20 markah, 20 markah. So kat sini conceptual design dan final design ni adalah besar tau, 40 markah. So conceptual dia akan dinilai secara individu kerana kamu membuat bahagian ataupun kerja secara individu. Kan? Konsep idea ahli pertama tidak sama dengan konsep idea ahli kedua dan seterusnya. Tetapi di hujungnya kamu membuat penilaian dan mendapatkan satu kata putus untuk dapatkan satu final design. Dan ini akan dinilai secara group. Siapa yang akan nilai? Supervisor. Dan presentation pada hujung semester nanti pada minggu ke-12 ataupun akan dimaklumkan dari masa ke semasa, kamu akan ada presentation yang akan dilakukan. So presentation ni based on punya group presentation, tapi penilaian dia adalah berdasarkan secara individual kerana setiap orang akan membuat apa kita kata presentation kan. So pelajar 1 akan present bahagian ni, pelajar 2 bahagian ni, so semua orang akan bercakap. So dia akan dinilai secara individu dan akan ada 2 panel yang akan menilainya, panel 1 dan panel 2. So panel 1 10%, panel 2 10%. Kalau panel 1 you bagi 10%, panel 2 bagi 5%, so total you dapat 15. Kita tak akan tambah, kita tak akan kira average kat sini. So it's a final 10% by panel 1 dan 10% by panel 2. Dan yang seterusnya adalah general conduct. General conduct ni sebenarnya kita nak tengok you punya pengurusan projek you daripada minggu pertama sampailah minggu ke-14. Di mana general conduct ni kita nilai
Hello, doktor. So, apa yang perlu ada dalam tesis awak, awak punya tesis? So, apa yang perlu ada dalam you punya tesis ataupun dissertation? So, saya nak bagi tahu siap-siap yang report awak ni semasa PD1 ke biasaannya you akan buat sampai final design. Final design tu biasanya you dah boleh tulis chapter introduction, methodology dan sedikit results. Okay? Tapi sebabnya result cuma ada final design je. Belum buat fabrication lagi. So, bila PD1 mungkin you sampai chapter 3. Ada chapter 4 sikit. Tetapi masuk ke PD2, kamu akan sambung report kamu tu dengan menambah result and discussion, conclusion, references dan juga appendix ataupun appendices lah dalam report kamu. So, report yang sama cuma PD1 ni cuma buat bahagian 1 sampai 3, mungkin 4 sikit, tapi nanti bila PD2, 4, 5 dan 6, 7. So, bila dah settle semua tu, you akan ada satu tesis yang lengkap lah, bermula daripada abstract sampai appendix. So, ini adalah komponen-komponen ataupun topik-topik yang perlu ada dalam you punya tesis. You punya you punya dissertation, kita tak panggil tesis. Okay, you punya dissertation ni. Satunya adalah abstract, yang kedua introduction, ketiga methodology, keempat ada result and discussion, kelima conclusion, keenam references, ketujuh appendix atau appendices. Appendix atau appendices ni tidak wajib. Okay, tidak wajib. Mungkin ada kumpulan ataupun ada orang tu dia punya appendix atau gambar semua dia dah masukkan ke dalam report ni. So dia tak perlu lagi ada appendix. Tapi kalau dia tak nak letak gambar ataupun lampiran yang banyak dalam dia punya content of the report, dia boleh letakkan tu semua dalam appendix. Okay. So first kita pergi Okay, sebenarnya kita nak pergi ke abstract dulu. Tadi metodologi yang saya tersilap slide. Okay, first sekali dalam tesis, bila buka tesis muka pertama atau muka surat pertama kan, selepas ada tajuk, lepas tu ada acknowledgement kan, lepas tu you adalah ucapan terima kasih siapa yang menyumbang lah tenaga ataupun yang bagi kata-kata semangat you siapkan tesis tu, and then next page tu you buka adalah abstract. So apa tu sebenarnya abstract ni? Apa yang kita nak cerita, apa yang kita nak tulis dalam abstract. So kalau kita tengok kepada definition of the abstract itself, an abstract is a concise summary of a research paper or entire thesis. So maksudnya dekat sini, a concise summary of your project or your thesis lah kan. It highlights the key content area, your research ataupun project objective, the relevance importance of your work, and the main outcomes. It is a well-developed single paragraph of approximately 250 words in length, which is indented and single spaced. Ini lebih kepada formatting. Tetapi saya nak highlightkan, biasanya abstract ni dia adalah separuh muka surat saja. Dia tak lebih daripada 250 perkataan. Dia adalah concise summary ataupun very extensive summary yang menceritakan secara keseluruhan you punya projek ataupun you punya report tu sendiri daripada awal sampai habis. So di sebelah kanan ni adalah salah satu contoh abstract daripada senior kamu tahun lepas yang dia buat projek, dan abstract ni yang dia buat ni saya boleh katakan baik tapi tidak excellent. Okay,
Sebabnya antara yang lain tu ada yang dia adalah baiklah, tak tapi saya tak boleh kata ini adalah excellence. If you can write better than this, then I bet you punya abstract akan jadi lebih excellence daripada abstract student ni. So kalau you tengok dalam abstract ni dia cakap this report details the conception and design for bulb changer at the high place at any place to help Malaysian change the lamp at high place safely. Okay, projek dia pasal dia design and develop bulb changer sebenarnya. The current changing lamp system is using the ladder and it will cause an injury or unexpected accident. So ini dia beritahu keadaan semasa macam mana orang tukar lampu dekat ceiling tu kan. Therefore, this report aim to conceptually design a bulb changer using AutoCAD software and to perform finite element analysis on the design for bulb changer. So dalam case ni, senior kamu ni dia kan buat projek waktu PKP, so dia tak balik ke campus. Dia orang SEM 2, dia orang tak boleh buat development. So apa yang dia buat, dia hanya design, lepas tu dia analisis pakai simulation AutoCAD. Tapi macam kamu design semester akan datang, kalau tak ada apa-apa melintang, kamu akan datang ke lab dan kamu akan buat fabrication. Maksudnya objektif kamu, you kena buat some design dan juga fabricate. Okay, dia masukkan the report aims, maksudnya ini, dia nyatakan objektif projek dia. Okay, research is carried out on developing operating conditions such as angle to change the bulb and force to hold the lamp as well as determine suitable operation mechanism for maximum performance of bulb changer. So ini yang dia beritahu skop apa yang dia buat dalam apa yang dia highlightkan sebenarnya dalam dia punya conceptual design. Okay, dia buat lamp changer, bulb changer. Yang dia nak highlightkan adalah angle to change. Okay, ini adalah scope dia. A bulb changer is formed with a major working mechanism which include rotating to various angle and position to replace the bulb. The morphological chart, so ini dia bagi tahu macam mana method yang digunakan. Dia guna morphological chart and full method are implemented for the design generation and evaluation of the bulb changer kan. Okay, so dia bagi tahu kat sini dia design, the conceptual design untuk bulb changer, ada kriteria yang dia highlightkan dan juga dia gunakan method apa untuk dia evaluate dia punya design concept. And the positive outcome of this report is recommended to be applied in Malaysia as alternative for changing lamp in the household or at the workplace and avoiding injury during changing bulb. So ini just sedikit conclusion, how dia kata dengan dia punya project ni, how it will improve atau membantu dalam nak solvekan masalah change the bulb at high place. So sebab tu saya kata dekat sini you kena adalah abstract ni, you kena cerita apa objektif projek you. Mula-mula apa masalah dia secara simple dan apa tujuan ataupun objektif, skop yang you nak guna ataupun method, apa hasil yang you dapat dan juga sedikit conclusion. So ini saya tak kata dia excellent because there is a several component yang tak ada dalam you punya abstract. Tetapi dia diboleh katakan baik berbanding abstract yang dihantar oleh kawan-kawan yang lain. You bayangkan daripada 89-90 orang student, hanya ada beberapa saja yang boleh menulis report dengan baik. Okay, so seterusnya kita masuk ke bahagian 1 ataupun chapter 1. Abstract tu dia dekat luar je. Dia tak ada masuk dalam chapter lagi. Biasanya abstract ni kita buat setelah kita dah siap tesis kita daripada chapter 1 sampai chapter 6, baru kita boleh buat abstract. Abstract ni kita buat kemudian.
Sebab dia adalah summary kan, orang tak buat summary awal-awal, dia buat summary kemudian. So sekarang kita pergi ke chapter 1 dalam report iaitu introduction. Okay, apa yang perlu ada dalam introduction? So biasanya kalau dalam tesis you tulis 1.0 introduction, kat bawah tu you tulis 1.1 background. Biasanya lah student tulis macam tu, ataupun dia terus tulis dia punya karangan berkaitan dengan introduction ataupun dia nak buat background. So you cerita sedikit berkenaan dengan you punya project introduction kan. Takkan tiba-tiba kita buka report kita nak terus cerita apa masalah. Terus objektif kita tak ada. Kita mukadimah dia mesti ada introduction. So apa yang nak kena ada dalam introduction ni? Tengoklah kepada you punya project tu, topik project you. You buat apa? Contoh ada grup pelajar saya dia buat vending machine kan, face mask vending machine. Mungkin tajuk tu adalah pembangunan atau development of face mask vending machine. So mungkin dalam introduction tu dia nak cerita berkenaan dengan situasi sekarang yang mana face mask tu digunakan secara kita kata satu dunia lah pakai face mask, dan macam mana kita beli face mask ataupun kita dapatkan face mask tu. Biasanya kita beli dalam box dan apa semua kan. Kaedah macam mana kita buat pembelian, pergi kedai beli satu kotak and then tapi kita tak boleh beli per pieces. Mungkin kita boleh beli per pieces tapi dekat runcit. Okay. So kita cerita berkenaan dengan macam mana situasi semasa berkenaan dengan sebab face mask vending machine. Mungkin dekat introduction tu you nak cerita berkenaan face mask dan juga sedikit vending machine dan you nak relate. Lepas you masukkan introduction, baru you pergi ke 1 point. Tadi contoh kita kata 1.1 tu background, 1.2 kita kata problem statement. So problem statement, apa yang perlu kena ada dalam problem statement ni? So dalam problem statement ni dia kena ada banyak questions. Sebenarnya kan bila ada masalah and then you kena ada soalan lah. So kalau macam tadi penggunaan you nak buat face mask vending machine. Apa masalah yang related dengan face mask vending machine ni yang menyebabkan you nak cipta face mask vending machine ni? So what is the current problem that people face currently right now? Contoh kan, orang nak dapatkan face mask tu dalam kuantiti yang sedikit pada satu-satu masa, ataupun in certain emergency situation dia pergi office tiba-tiba face mask dia putus, tali putus atau face mask dia koyak. So macam mana dia nak dapatkan face mask ni? Sebab kalau tak pakai face mask tak boleh masuk premise kan, sebab that is the current SOP. So macam mana nak dapat? Dia pun tak bawa spare. So nak kena pergi beli. Kalau nak pergi beli kat kedai kena beli satu box. Macam mana kita nak beli dia sekeping? Dan face mask ni dia kena dia punya packaging macam mana cara nak jual tu mesti dalam keadaan yang selamat, bersih. Betul tak? So that's why you decide, you come up with the idea. You nak cipta satu tempat yang mana orang boleh dapatkan vending machine itu secara dengan mudah dan dalam kuantiti yang dia nak. Dia tak perlu beli satu box tu 50 pieces ataupun 30 pieces. Okay. So kita tengok kepada example of the problem statement. Ini adalah example problem statement yang daripada student yang tadi. Dia kata in Malaysia there are no bug changer product on the market. Okay, dia kata dekat Malaysia ni tak ada bug changer. So it is difficult for the elderly and weak people to use. So dia fokus sebenarnya adalah kepada elder and weak people. In this project, a bug changer device is designed and developed to help ease people at home and their workplace doing their work easily. Tak tahulah, dia punya grammar is not so good. So
there is some problem for the user while they want to change the bulb. The first is the different type of bulb at home. For example, they have fluorescent lamp, LED, and some place they have floodlight lamp or head position. So problem dia, setiap rumah dia ada jenis lampu yang berbeza. So macam mana kalau kita ada bulb changer untuk kalau yang bulb changer ni hanya sesuai untuk lampu LED, tak sesuai untuk fluorescence lamp. So you tak solve juga masalah. Sekarang ini mungkin dia nak buat universal bulb changer. The common ceiling height at house office is 3 to 4 meter. It is too high. Even use the ladder to change the bulb. Some places have the fluorescent lamp on the wall, but they put it a bit high. If they want to change the damaged lamp, they need to use chair or ladder. It will take time to make change of lamp due to they need to find the ladder and chair. Besides, it will cause unexpected accidents such as fell down while climb and ladder due to low stability at high place. So, ini dicerita current situation, how the people traditionally change the bulb. Macam mana secara tradisionalnya orang tukar lampu, dia panjat atas kursi ataupun naik tangga kan tukar. So in this project, the design of the bulb changer is focused on a detailed drawing is created to describe the dimension and assembly of each component of the bulb changer. The design also being modeled and analyzed to ensure the quality and the strength of the practical product in various aspects such as strength, stability, and sustainability. The design of the bulb changer is believed to help the management create the multi-function bulb changer to user. So in this problem statement, you mesti ada first kali problem. You mesti highlightkan the existing solution dekat sini. Orang gunakan chair ataupun kerusi. Lepas tu ada masalah kan. Mungkin lambat, akan jatuh sebabnya you naik kat tangga tinggi. And then the proper solution adalah di mana menggunakan produk yang mereka akan ciptakan iaitu bulb changer dengan spesifikasi desain yang tertentu lah untuk mengatasi atau untuk membantu rakyat Malaysia ataupun orang yang lemah, orang yang tua untuk menukar dengan cara yang senang tanpa tanpa melibatkan kemalangan kan. So you pakai benda yang macam bulb changer macam galah macam tu, you tak perlu lagi panjat, so you tak jatuh. So itu adalah problem statement. So problem statement ni bukannya problem yang you hadapi untuk you buat projek. Sebab saya pernah baca ada report student, dia hantar report dalam problem statement tu dia duk cerita apa yang masalah yang dihadapi untuk dia buat projek ni. PKP, tak boleh masuk lab, tak boleh ambil barang ni mahal. That's not the problem statement. Okay. Itu problem statement. Dan yang seterusnya 1.2 problem statement, 1.3 objective of the project. So objective of the project, there is 5 tips to write a great project objective. The secret to writing great project objective is to create objective. They are clearly written and helpful. You can do this by using the SMART methodology, which stand for specific, measurable, achievable, realistic, and time bound. Okay, suka saya ingatkan dekat sini pelajar-pelajar, bila nak buat objektif, jangan letakkan objektif tu to study ke, to understand ke, apa-apa semua. Macam mana kita nak ukur, kalau you kata to understand the concept design apa, dalam membuat design apa-apa kan. So macam mana saya nak ukur nanti di kemudiannya, awak dah understand ke belum? So benda tu tidak boleh diukur kan. So kalau objektif ni saya beritahu awal-awal untuk projek diploma, objektif dia biasanya 2 saja. You akan ada 2 saja objektif. Satu to design. Sebab semester 1 ni you akan buat conceptual design, you akan hasilkan final design product. So objektif awak adalah to design apa-apa, tajuk awak lah.
to design a face mask vending machine for office use. Okay. Dan yang keduanya, objektif kedua ni adalah objektif kedua ni yang you nak achieve pada semester akan datang. Bila you design, yang kedua ni you kena develop, fabricate. So, to fabricate atau to develop a face mask vending machine according to the final design. Choose. In objective 1 lah kan? So, settle lah. And then the third, seterusnya satu point tadi. Boleh tak doktor ulang balik yang pasal objektif tu? Sebab tadi doktor disconnect. Disconnect? So tak dengar apa yang doktor cakap tadi. Okay. So objektif ni sepatutnya adalah benda yang spesifik yang boleh diukur. Okay. Kalau dah kita buat projek, student dia nak hasilkan produk. So bila dia nak hasilkan produk, sebelum dia hasilkan produk, dia kena design dulu produk dia. Jadi objektif awak untuk projek diploma 1, objektif pertama adalah to design. To design apa-apa. Contoh macam ada projek dia nak buat, so, tajuk objektif pertama dia to design. Dan yang keduanya, objektif keduanya adalah objektif untuk PD2 nanti pada semester 2. Bila you dah siap design, mestilah you kena fabricate. So objektif kedua you adalah to fabricate ataupun to develop a face vending machine based on the final design concept. Using apa? Ataupun you berhenti je sampai kat situ. So bila kita tanya balik objektif 1 tercapai ke tak, hujung semester ni you sekarang ni buat conceptual design, lepas tu you buat final design. So kalau kita tanya you achieve tak objektif 1? Achieve lah, sebab objektif pertama to design. Okay? Dapat tak siapa yang tanya tadi? Dapat. Okay. Okay, sekarang dah 2:30 ni, saya kena cepat sikit. Okay, yang seterusnya adalah scope of the project. So tadi 1.1 adalah background, 1.2 adalah problem statement, 1.3 adalah objektif, 1.4 adalah scope of the project. What is the scope of the project? Project scope is detailed outline of all aspects of project, including all related activities, resources, timelines and deliverables project product. So dalam scope of the project tadi kita katakan objektif 1 kita nak design face mask vending machine. So scope dia mesti design criteria atau requirement. Mana nak dapat design criteria requirement ni? Mesti you dah buat benchmarking apa-apa kan, betul tak? And then seterusnya you cerita, you sharekan you punya Gantt chart timeline. Sebab you nak settlekan projek ni, scope ni within berapa minggu. Lepas tu dia ada task dia kan. And then you buat design tadi, you design you menggunakan apa? Mungkin final design tu you gunakan software kan? Using AutoCAD ke apa-apa untuk buat final design. Lepas tu semester akan datang you akan buat development. So you menggunakan apa? Apa material yang nak guna nanti? Ataupun apa kaedahnya, nak pakai welding ke apa ke? Dan dalam scope of project ni dia terbagi kepada dua. Satu scope untuk produk tu sendiri. Yang keduanya scope untuk projek tu sendiri. Maksud saya kalau scope untuk projek ni, maksudnya you kena ada Gantt chart, you kena ada flow chart. Macam mana you nak achieve all the ni. Tetapi untuk produk ni, apa method yang you akan gunakan, you fokus kepada apa? You fokus kepada design, you menggunakan AutoCAD software. Lepas tu, you buat fabrication.
menggunakan apa? Mechanical apa? Okay. And then dia dah buat introduction tadi, chapter 1 kan. Okay, kita masuk ke chapter 2, methodology. How to write a methodology. In your dissertation of thesis, you will have to discuss the method you use to undertake your research. The methodology or method section explain what you did and how you did it, allowing reader to evaluate and readability and validity of your research. It should include the type of your research you did, how you collect and select your data, how you analyse your data. Maksudnya you kena bagi tahu macam mana you buat konsep design, apa konsep-konsepnya. Lepas tu macam mana you select the final one, best final design, you guna kampung method, cost of quality. Lepas tu your rationale for choosing this method. And then you kena make sure the methodology section should generally be written in the past tense. So, ini saya nak bagi tahu berdasarkan beberapa kali saya menjadi penyedia projek diploma, ini yang saya suggest. It is suggested that you have covered this certain method to achieve your main objective for this project diploma. So, saya mencadangkan tak semestinya you kena wajib, tapi kalau you ikut ni kriteria yang saya bagi ni, maksudnya markah you ada lah. Sebabnya semua elemen ni ada dalam rubrik penilaian. Kalau you tertinggal, maksudnya akan ada elemen rubrik penilaian tu, you dapat markah kurang lah. Methodology 3.0. Satu, benchmarking analysis method. Yang memula step pertama you buat. Lepas tu you buat survey. Yang awal-awal ni biasanya kita buat entry survey. Lepas kita dah siap produk pada SEM akan datang, kita nak testing, kita buat exit survey. Lepas tu kita ada conceptual design. You include all the concept design idea. Combination of the design idea. You discuss apa design idenya. And then selection of final design. Macam mana you buat selection of final design. Include how to select one final design. You kena bagi tahu step and process or procedure. Guna pure method. Pure method tu dia buat macam mana. Macam mana penilaian dibuat. Lepas tu relate balik kepada you punya conceptual selection using the post method based on you punya design. Lepas tu methodology yang ketiga, material preparation. You ada buat material preparation ke tak? Kalau ada buat metal ke apa ke kan? And then the last one is fabrication. Yang ni kita nak buat SEM depan. Mungkin bahagian fabrication ni you tak ada lagi dalam report you pada semester ini. Tapi tak apa, boleh ditambah pada semester akan datang untuk bahagian ni. Fabrication and development of final product design. What tu maksudnya apa yang you nak buat lah, apa material you nak pakai, and then how you nak connect. Contoh you nak buat vending machine tadi kan, structure of the body. Macam mana you nak buat dia contoh structure you dalam bentuk box kan. Macam mana kita nak cantumkan dia jadi box, nak welding ke, nak pakai bolt, nak screw ke. So macam mana you buat welding tu pakai apa. Kan welding kita belajar kan dalam bengkel kan. Ada jenis-jenis dia apa semua kan. Tu kenapa you pilih macam ni, lebih kukuh ke, lebih simple dan sebagainya. So itu sahaja setakat minggu ini, dan apa yang saya present tadi sampai chapter 3 itulah yang sepatutnya ada dalam you punya report PD1. Okay? So saya akan sharekan slide ni di dalam YouLearn. So if you have any question, simpan soalan dan boleh tanya pada minggu hadapan. Saya tak boleh buka open session sebab meeting saya seterusnya nak berjalan dalam masa 7 minit je lagi. So if you have any problem, write down the questions. Next week boleh tanya balik pada saya. Tetapi sekarang ni untuk penulisan, kalau you kata, sebab ada beberapa student dah mesej saya puan apa format report apa semua nak tulis kan, tak sabar nak tulis report. Now you can write report PD1 because
apa yang saya bentangkan hari ini, inilah yang sepatutnya ada dalam report PD1. Nanti saya akan share juga template report yang saya share dan you learn tadi, format tu you kena baca satu persatu. So saya akan buat satu template yang you tinggal masukkan saja you punya laporan. Okay, with that I end my session for today. Thank you very much. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.